Seterusnya, apakah hukum seorang perempuan yang kematian suami hadir bersama ke kubur ketika penghukuman suaminya? Kau tak faham sikit tu. Apakah hukum seorang perempuan yang kematian suami Yang kematian suami, ya. hadir bersama ke kubur ketika penghukuman suaminya? Hadir ke kubur. Hadir ke kubur. Suami dikebumikan. Ya. Ya, tu pada umumnya tak kiralah masalah si punya isteri sendiri dan perempuan secara umumnya. Itu ya. Nak tanya ni khusus kepada seorang perempuan yang kematian suami, al-mutawaffa anha zaujuha, perempuan yang kematian suaminya. Tanyanya khususnya perempuan kematian suami. Biasanya apabila suami mati, bila menghantar ke kuburan, maka ia ikut kuburan gitu. Maka tanya situlah khususnya. Tapi secara umumnya seelok bagi perempuan itu tidak digalakkan untuk menghantarkan kepada kubur, apalagi jadi pegaul. Itu tidak digalakkan lah. Itulah. Apalagi perempuan yang ni orang pada dalam ihdad, dalam mesti patah larang. Selain pada dia tu dalam iddah 4 bulan 10 hari, maka dalam masa tu dia panggil dipantangkan berhias. Orang petani kata pantang berjanguk. Sini panggil tak? Tak panggil dah? Boleh tahu bahasa petani tadi. Kalau panggil apa? Dipantangkan berhias. Panggil itu tak? Itu dia, dilarang perempuan yang kematian suami dalam masa iddah itu dia panggil ihdad, pantang berhias. Lepas tu kita mengaji bab dia macam-macam lah pula tu. Dan keluar daripada rumah dengan tidak ada darurah. Di sana dia ada pula huraian di sana. Artinya bila kita faham daripada situ, adakah masuk dalam darurah kita hadir kepada permakam ke tanam bumi ke bumi kan? Tak sah. Bila tak masuk fahamlah. Itu dia nah. Jadi artinya tidak digalakkan, apalagi pula dalam dikebumikan tu pula bergaul suami macam-macam lah, bergaul dengan lelaki, itu maknanya tak digalakkan lah. Itu ya. Boleh. Sebenarnya seekor kambing diniatkan untuk korban dan akikah bagi orang yang sama. Seekor kambing. Bila sebut seekor kambing melengkapi biri dan kibas, ya hukum sama. Jadi kita sudah maklum bahawa kambing, biri, kibas dia panggil tak terima perkongsian. Ada pun lain daripada itu, lembu, kerbau dan unta itu diterima berkongsi tak lebih pada 7 kan. Manakala kambing hanya satu, memada seorang saja. Tiba-tiba itu seorang saja tapi nak kongsi apa dia, seekor kambing, nak akikah lagi nak kurban. Ni dia panggil apa, 2 in 1. Orang ni panggil itu dah 2 in 1, sebutlah ni budak-budak fahamlah. Tu dia. Seekor kambing bila kita nak guna sahajaku, inilah kurbanku. Lepas tu disampaikan dan juga akikah bagi anakku. Ini apa kata nak kongsi satu, 2 perkara itu, maka tidak memadai, hanya memadai salah satu saja. Kalau kita niat di masa kurban, hanya memadai kurban. Kerana kurban kita sudah maklum waktu tertentu kan. Ada pun akikah setiap masa, tidak terhad waktu. Baik, lagi sifat ma'ani yang diterjemahkan, tolong mohon jelaskan di dalam kitab Al-Quran. Sifat ma'ani yang diterjemah dengan sifat pendengar, perkataan dan seterusnya. Adapun dalam kitab-kitab sebelum itu diterjemahkan sifat ma'ani dengan ma'ani ta'alluq. Jadi yang mana satu yang betul? Semua tu betul. Yang tak betul tu kita faham. Yang semua terjemahan kita, kerana semua tu alim ulama dan ulama Melayu semua tu. Yang alim nak terjemah daripada kitab bahasa Arab. Dengan itu dia, satunya kita ingat pada bahasa yang digunakan. Kadang-kadang tu bahasa tempatan, walaupun berbeza dengan tempatan yang lain.
Jadi sifat ma'ani itu adalah istilah dia panggil. Kalau ngaji ilmu usuluddin dia panggil istilah dia. Setiap ilmu dia ada panggilan tertentu. Panggil istilah ittifaqu ta'ifatin. Atas letakkan atas ke suatu perkara ni lah atas namanya ini. Panggilannya begini. Lepas tu kita nak ambil umum dulu. Apakah sifat ma'ani dalam istilah usuluddin? Tiap-tiap sifat ia bahasa ada. Itu panggil sifat ma'ani. Lepas dia kait pula. Ada sampai ke mana? Sekira-kira dia panggil taswir kalau mengaji kaedah. Sekira-kiranya sah dilihat. Kullu sifatin wujudiyatin. Setiap sifat ia bahasa ada. Ataupun dengan kata lain maujudatin. Setiap-tiap sifat yang ada. Bahawa tu kalau kata yang ada tu tak umum lagi. Tiap-tiap sifat ia bahasa ada. Tu umum. Ada sampai ke mana? Dia taswir. Bihaitsu yasihu ru'yatuha. Ada dia tu sekira-kira sah dilihat. Sekira-kira sah dilihat. Yani lau uzila annal hijab. Kalau Allah buka daripada kita hijab, nanti dapat kita lihat. Kana ki situ pula hurai pula sekali lagi. Kana ki bihaitsu yasihu ru'yatuha ay bihaitsu yudriku bi apa dia bi ihdal hawa bihaitsu yudraku bi ihdal hawasil khamsah. Kana ki kata dengan sekira-kira sah dilihat, yakni sekira-kira didapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Sebab panca indera 5? Panca indera 5 tu lah dia panggil satu asam. Yang kedua al-basar. Yang ketiga panggil al-zawq. Yang keempat dia panggil syum. Yang kelima mas. Maka di sini orang Melayu petani dulu. Sini tengok panggil macam mana. Orang Melayu petani panggil. Manakala panca indera yang dengan dia boleh kita dengar. Ni yang semua hadirin duk dengar apa ni? Dengar kita ke dengar saya ke dengar akan apa? Cuba jawab dulu. Dengar akan apa ni? Dengar saya. Duk dengar akan saya. Saya ni adalah nama bagi diri ni. Dengar diri saya. Tak dengar. Yang dengar apa? Suara. Yang dengar tu suara. Maka orang panggil suara saut. Suara. Suara ni lah orang panggil sifat ma'ani. Karena kita dapat dengan panca indera sam'an. Panggil apa? Dalam kitab panggil apa? Panca indera apa panggil? Bahasa kitab panggil apa? Dalam kitab Jawi panggil apa? Sama. Kita dapat dengar dengan panca indera apa? Pendengar. Sebab di kita ada pendengar, kita boleh dengarkan suara. Maka pendengar tu panggil sifat ma'nan. Bila satu panggil ma'nan, bila banyak panggil ma'ani tu yang mandi kaedah lah tu. Baik. Yang semua kita pula nampak masing-masing. Saya nampak, semua hadirin nampak saya. Nampak dengan apa? Dengan panca indera hasatil basar. Kita Jawi panggil panca indera pelihat. Dengan ada pelihat, kita boleh lihat segala warna-warna dan zat-zat. Kita boleh lihat. Maka kita panggil panca indera basar, pelihat. Kemudian saudara kita ni pakai air baum, minyak atar dan sebagainya, pakai apa? Kita baum. Baum kan bauan. Segala bauan kita dapat bau dengan apa? Dengan panca indera pecium. Syum Allah Ta'ala menjadi sifat dalam. Maka ni panggil sifat ma'ani. Dan juga segala apa lagi? Segala rasa-rasa ataupun kecap-kecapan kata ni panggil. Masin ke, masam ke, manis ke, pedas ke. Tu kita dapat dengan apa? Cuba rasa. Cuba rasa kita ambil di lidah. Pedas. Masin dan sebagainya. Maka segala masin, masam semua tu orang panggil kita dapat dengan panca indera zauq. Pekecap ataupun perasa panggil.
Dan satu lagi, ni kita sentuh sama kita. Kita sentuh tubuh kawan kita. Oi, panas tubuh ni, demam kau. Ataupun sejuk tubuh kamu. Maka panas dan sejuk itu kita dapat dengan panca indera mas pejabat dia panggil. Penjabat. Allah Ta'ala menjadi di seluruh anggota semua tak ada pejabat. Sentuh di tangan pun terasa, sentuh di sini pun kita dapat rasa sentuh panas. Maka semua tu dapat dengan panca indera yang 5. Mana kalau perkara dapat panca 5, panca indera terjemahnya sama, basar, zauq, syum, mas, pendengar, pelihat, pecium, pekecap dan penjabat. Dia panggil sifat ma'ani semua tu. Sifat ma'ani tu. Demikianlah qudrat, iradah, ilmu, hayat disambung sama basar dan kalam. 7 tu. Dia panggil apa tu? Sifat ya bahasa ada. Tiap-tiap sifat ya bahasa ada. Sekira-kiranya kalau Allah Ta'ala buka hijab, nanti dapat dilihat. Itu panggil sifat ma'nan. Bila jamak, ma'ani panggil. Lalu itulah sahibu bakuratil amani. Tua kitab Baqarah yang Allah yarham Wan Ismail. Kita masyhur dengan Pak Da'i yang kakak kepada Pak Cuyeh, Wan Idris Gajah Mati. Tu Wan Idris, adik kepada Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa, terkenal dengan tu Pendang Daya. Tu dia Pak Da'i, pada Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Adik dia Wan Idris, tapi kita masyhur sini Pak Cuyeh. Pak Cuyeh Gajah Mati. Di sana Pak Da'i. Dia tak kala dia buat kitab Baqarah, Pak Da'i Baqarah. Maka dalam terjemah dia sendiri pun menyatakan, kerana dia terjemah semua kitab jadi baik Baqarah. Itu kira sepupu dengan dia tu kitab Faridatul Faraid. Itu sepupu dengan dia. Itu Wan Ahmad Jambu bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Itu nenek sama tu. Wan Muhammad Zain dua beradik. Manakala Syekh Ahmad Faridah dengan pada Baqarah sepupu. Baqarah terjemah seperti kita lain. Aqidatun Najin Tuan Minal terjemah dengan qudrat arti kuasa, irada arti berkehendak, ilmu apa hayat arti hidup, ilmu arti mengetahui. Manakala Baqarah ialah awak-awak orang yang tambah dan ataupun ubah daripada terjemah kitab Jawi dengan dia beberapa. Kalau kata berkehendak, irada arti berkehendak, dia ada berkehendak. Orang lain kata qudrat arti kuasa, dia beberapa berkuasa. Manakala ilmu, orang lain terjemah mengetahui, dia ahli pengetahuan. Kalau kata semua pengetahui pun ia juga. Begitulah yang sampai pada sama pendengar, basar, melihat dan kalam berkata. Dia Jadi bila dia terjemah kitab tu begitu, banyaklah ulama-ulama Melayu di petani dan lain kritik dia. Iktiraf, kritik ke satunya kerana berlainan dengan ulama-ulama Melayu terjemah. Satu kritik. Tak ada lagi orang terjemah macam ni. Maka dia pun terima kritikan itu. Akhir dia buat syarah. Mula dia terjemah, dia buat Baquratul Amani sebagai buah. Kalau kata buah kayu ke mula-mula keluar, panggil buah apa? Sulung. Buah sulung. Orang petani juga panggil buah humidahan. Buah humidahan dia besar tak seperti hujung dahan. Tu dia letak nama ni Baquratul Aman. Ini soalan sulung hak dia garang kita. Jadi apabila timbul kritikan, dia buat pula syarah lepas pada tu Tafsiratul Adani. Apa tafsirah? Nak menyatakan, nak menerangkan kepada orang-orang yang rendah untuk mengertikan apa yang dikeliru dalam Baquratul Aman. Akhir orang kritik tadi beberapa iktiraf semuanya.
kecuali beberapa orang saja. Begitulah. Maka murid ke murid bersetuju. Sebab bila kita tengok huraian dia dengan kita contoh tadi. Contoh di mana? Contoh masalah panca indera yang 5 tadi, semua orang Melayu petani panggil sama' basar, pendengar, pelihat. Syum, pekecap, pecium, dan zauq, pekecap ataupun perasa, mas, penjabat. Tu Melayu petani panggil pe. Maka orang kritik yang pertamanya kerana tidak pernah orang ulama Melayu berterjemah macam tu. Yang kedua pulaknya kerana sekaligus nak beri waham dengan pe tu, pe dengan mana tuan punya. Pemain, tak kata kan? Pemain, pekuasa itu tak? Pekuasa kena ke orang kan? Orang yang berkuasa panggil pekuasa besar. Pekuasa besar, maka kena pada orang. Dan juga nak keliru dengan satu lagi dia panggil alat. Isim alat kalau yang mengaji. Alat masalah? Alat nak kita lepas makan, ada sisa-sisa makanan lekat ke apa dia kita selah gigi. Maka kita panggil guna apa tak? Panggil apa tak? Panggil apa? Pecokel. Gitu panggil. Penyokel. Ada yang panggil penyokel. Kalau kita orang petani panggil penyolek. Penyolek gigi, dia colek gigi. Orang petani panggil gitu. Apa tu saya panggil pencokel. Ala kuliah nak betul pe. Jadi bila kita ambil faham daripada situ bahawa kita guna pe saat itu baik mari 3 pengertian. Satu, pe gitu dipakai kepada yang punya. Orang yang punya kuasa panggil pekuasa. Orang yang ahli main panggil pemain. Bila orang yang suka dengan apa panggil peminat, gitu tak? Peminat. Pe tu kena kepada yang punya. Ada pula diguna untuk alat, penyokel gigi, penyolek, apa lagi banyak tu lagi tu. Banyak tu kena ke alat. Satu kena ke alat. Maka alat ni semua baru. Nah, manakala siapa nama panca indera yang 5 tadi, pendengar pula itu kena pada sifat ma'ani. Maka dari situlah yang pada ambil kata bila orang Melayu kita panggil kepada sifat ma'ani pendengar pula, begitulah qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar kalau sifat ma'ani ya sama. Lagi pula dia terjemah dengan beberapa itu dia nak ihtiraz, nak lari daripada takut kesamaran dengan samaratus sifat dia panggil. Ni dalil dia panggil ni. Dia kena mengaji banyak hari tu. Ada pondok lah. Tu dia. Jadi walau bagaimana sekalipun apabila berlaku kekeliruan mesti kena menerangkan. Kalau tak timbul kekeliruan tak apalah. Tu asalnya. Jadi hak yang dia nak lari daripada apa? Bila kata kuasa, qudrah arti kuasa. Dengan kuasalah, dengan dialah kuasa. Mana satu? Sedangkan kedua perkataan itu kata yang sama tapi makna lain-lain. Kita ada kuasa. Dengan ada kuasa lah kita kuasa nak buat apa-apa. Maka dua guna kuasa tak makna lain-lain tak? Kita ada kuasa. Kita ada kuasa, kita gunalah kuasa tu. Kita kuasa di atas nak buat apa saja. Itu makna lain-lain tak? Kita ada kuasa. Kuasa tu sifat makna. Dengan dialah kuasa atas buat apa saja. Kuasa yang kedua tu orang panggil samaratus sifat. Bila lagi sakut dengan barang lain orang panggil ta'alluq namanya. Dia nak beza situ. Ada pun kalau kata qudrat artinya pekuasa. Nak ayat mak sifat yang ada di zat. Dengan dialah kuasa atas menjadikan semua dia panggil ta'alluq. Tempat menyata lagi hayat artinya penghidup. Itu ayat nama sifat yang ada pada zat Allah. Artinya penghidup. Dengan dialah hidup. Dia panggil samaratus sifat dia panggil. Dia nak situ. Itu mana halusnya dia. Itu akhirnya orang iktiraf ke dia. Lepas tu duduk lama-lama mari akhir-akhir ni timbul. Dia pasal dia isu. Dia bila mari tak faham, dia timbul sekali.
Tapi hikmah apa? Nawi halusi kepada orang yang kurang memahami. Kalau tak timbul isu, kita pun tak halusi. Tu hikmah semua. Nah, itulah dia panggil ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa kehendak oleh Allah akan khairan, ay khairan aziman kathiran. Dia panggil tanwin li ta'zim. Siapa-siapa Allah kehendak nak beri kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, nastayufaqihu fid din, ay yaj'alhu faqihan fid din. Allah menjadikan yang tu faqih. Apa makna faqih? Ambil daripada al-fiqhu, ay iaitu al-fahmu lima daqqa, halus pada memahami. Tu orang panggil orang lebih, sebab dia panggil fuqahanya lebih. Betul orang tanya Ibn Hajar, apakah perbezaan antara fuqaha dengan muhaddisin? Muhaddisin, istilah muhaddisin, jadi muhaddisin lagi fuqaha, semata-mata muhaddisin. Ini orang nak jadi ahli hadis, muhaddisin dia tupu kepada satu siqahnya. Dan peringatan dia tu tinggi. Peringatan dia tu ingat sungguh. Sifat dia pula orang panggil kata dipercayai. Lagi pula orang saduq, orang sangat benar. Maka rawi lagu ni boleh diterima. Itu apa muhaddisin. Ada pun faqih ni terkadang bab hafalan tu terkadang kurang peringatan, tapi halusi dalam dia faham tu. Dia panggil faqih tu. Tu panggil fiqh fiddin. Demikianlah setiap ulama dalam menghuraikan dalam setiap-tiap bab ilmu, mereka guna halus dalam membicarakan. Itulah di antaranya yang pada dia terjemah kitab Baqarah berbeza daripada kitab Jawi-Jawi yang lain yang sebelum daripadanya. Terjemah dengan dia memasukkan fa supaya nak beza antara sifat ma'ani dengan ta'alluqnya, ataupun sifat ma'ani dengan samaratus sifat dia panggil. Dia kena beza pula apa beza samaratus sifat dengan ta'alluq. Dia panggil pengajian tu dalamlah tu. Kita orang awam tak faham tak apalah tu. Tak faham tak apa. Tak erti tak apa. Jangan Tuhan ada ke tak ada, tak tahu. Jangan. Tuhan kuasa tak tak tahu. Jangan tu jangan. Ada bertanya sebatang ni, tak apalah tu. Khusus pada orang yang mengaji. Oleh yang demikian, bagi orang bermasyhur dengan ilmu sangat lebih satu bagian jihad yang terbesar. Kerana nak menghadapi dan dengannya boleh nak jaga satu bagian, nak jaga agama. Bila datang kekeliruan dan syubhat, mestilah yang ni tolong hurai menerangkan. Itu. Apa kita beralih pada yang lain pula? Seterusnya mohon Bapak jelaskan tentang murah, makrifah, hakikah dan tariqah. Itu pun kena mengaji lama juga tu. Masya-Allah. Makrifat kita ambil dengan secara umum-umum dulu. Tiap-tiap dia ada halusi daripada daqaiqil ulum. Yang maknanya setiap ilmu ada yang garis yang kasar. Ada garis yang halus. Dia ada begitu dah dalam setiap ilmu apa sajalah. Cuma kita ambil cara sepitah lalu. Makrifat kita guna kalimah Arab tadi dah sebut daripada arafa ya'rifu, irfanan dan ma'rifatan. Kita ambil jadi makrifat. Bila terjemah Melayu betul-betul kenal. Atau makrifat. Ni kita sama kita ni bila temu. Siapa ni? Saya tak kenal. Bila tak kenal salahnya lah. Orang mana tu? Saya tak kenal. Nama apa tu? Saya tak kenal. Nak jawab tak kenal saya lah. Nama apa? Tak kenal. Dari mana? Tak kenal. Ataupun siapa? Tak kenal, tak tahu, tak kenal, tak tahu. Dua tu dua air. Sebab tu makrifat menjadikan wajib ain. Sebab Allah perintah suruh kenal. Pas kenal saat itu dia ada pula martabat dia. Kenal tu adanya secara tinggi martabat kenal, adanya rendah martabat kenal, macam-macam. Supaya kita mengaji kan? Kita mengaji mula-mula kita dulu tak kenal huruf hejaan. Kan? Tak kenal alif baca, tak kenal. Tapi bila kita belajar mulai kenal. Kadang-kadang kita menima daripada satu guru tarekat dia lagu ni cara dia, cara amal dia. Cara dia amal belah ni.
Ini cara amal ni, malam ni semua tu panggil tariqat. Cara amal untuk menuju kepada kenal Allah. Itulah nah. Tu apa ambil garis yang kasar tu. Lepas tu seorang perempuan berkahwin hanya beberapa hari tetapi belum bersama dengan suaminya. Adakah haram dia bersalaman dengan ibu atau bapa kepada suami? Halih pada situ pergi pada bab munakahah perkahwinan. Seorang pasangan dia sudah berkahwin. Yakni maksud berkahwin itu kerana kelimah berkahwin dia tubik dua arti. Mabda' dia pakai kali terjemah daripada nikah lah. Nakahayan kihu nikahan. Kita terjemah berkahwin. Maka perkataan nikah dia mempunyai dua makna dia. Hak mabda' nikah dengan mana akad. Kata si wali, aku mengkahwin akan kau sianu ingat akhir. Kata si suami, aku termakan nikah. Tu panggil juga nikah dengan mana akad. Tu panggil mabda'. Kemudian satu lagi nikah dengan mana apa? Setelahnya nikah, maksud daripada nikah berlakulah ambil kesukaan. Dia panggil maqasid bagi nikah. Jadi apabila soal tadi, soal sepasangan sudah pun berkahwin, yakni akad. Sudah akad, ada ijab qabul cukup dengan rukun dan syaratnya, maka diagakkan sahih. Ma yu'tadu bihi wa yu'tabar sah. Tetapi secara akad saja, tidak ada hubungan. Ini kinayah daripada tidak berkedudukan suami isteri itu. Hanya sekadar akad nikah saja. Kalau orang petani panggil nikah gantung. Sini panggil macam tu. Panggil juga sama. Nikah gantung. Sama ada gantung sebulan ke 2 bulan ke ada bertahun dah gantung. Mungkin nak mengaji lagi, duduk Mesir duduk belajar lagi, gantung 2 tahun. Maka disampai duduk gantung tu terputus di jalan. Yakni jadi perceraian gitu. Jadi perceraian dengan belum duduk antara suami isteri itu. Maka soalnya, adakah dia tanyanya boleh nak bersalaman, maksudnya bermusafahah. Salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, tu salaman. Tapi kita panggil salaman dari segi musafahah. Kita simpan lagu tu dah. Salam, bukan salam dia ni. Ini musafahah. Berjabat tangan semuanya. Berjabat tangan. Tu ada bersalaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, tu bersalaman. Tapi istilah kita sini panggil salam juga. Ini kena faham dulu. Kita sini salam dengan dia. Maksud kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak salam dengan dia. Apa salam? Yang tu muraknya. Ini panggil berjabat tangan. Arab panggil musafahah. Maka nak musafahah boleh ke tidak? Begini dulu. Masalah boleh ke tidak ni, apabila sekadar berkahwin. Masalah yang dapat kata nak sabit mahram. Bila sekadar akad nikah, walaupun tak sekedudukan, dia panggil sabitlah mahramiyah. Mahramiyah di segi musaharah dia panggil. Karena mahram ni man haruma nikahuha ala ta'bid. Perempuan ke baik lelaki pun ia haram oleh berkahwinnya atas jalan berpanjangan dalam dunia ini selama-lamanya. Imma ada kala bi nasabin dengan sebab keturunan kerabat, au radha ataupun dengan sebab susu, ataupun dengan sebab bisihrin ataupun musaharah. Maka saat ni apabila si perempuan berkahwin dengan si lelaki sekadar akad nikah, terima nikah, sekira sah dah nikahannya, maka ibu kepada si suami hingga ke atasnya sudah menjadi mertua. Walaupun tidak duduk, sudah jadi mertua. Katakanlah sudah akad nikah, cerai selalu. Ya, ada juga hak berlaku sudah akad cerai selalu. Satu cerita, tapi tu saya sebutlah siapa-siapa tu. Seorang guru, tok guru, dia nak kahwinkan anak dia banyak ibu. Dia ada isteri 3. Kemudian dia nak kahwin dengan seorang ni, dia menjadi menantu dia dengan isteri yang ketiga. Tapi dia suruh kahwin dulu dengan anak isteri yang pertama. Hingga sampai setengah guru tu muskil. Menantu juga muskil. Macam mana tok guru kata nak kahwin dengan yang nu?
Mana kahwingan yang ni? Tok Guru tak kata apa, terima sudah. Pak nak murid ni kata mana? Nanti terima, dia pun akad nikah dengan seorang anak dia yang nama si Anu. Ni pun nanti jawab, aku terima akad nikahnya dengan sikap sebanyak tersebut. Sudah. Bahawa sudah, dia kata, mu cerai. Apa Tok Guru? Anda pun turut lah. Tu suruh cerai. Aku tolaklah isteri aku si Anu dengan satu tolak. Bukan tak tolak menjadi bain lalu dah bain surah panggil. Kerana akad nikah saja, tak ada duduk lagi panggil bain surah. Yang tidak ada iddah. Cerai. Sudah cerai, muat terima pula dengan hak seorang anak dia, isteri yang ketiga. Tak faham lah. Lepas pada tu bahasa nak tanya juga macam mana Tok Guru lagu ni. Nak faham bukan apa dak, bukan nak kritik Tok Guru cara beradab. Tu kata begini, dia kata, yang boleh aku kahwin kamu dengan anakku yang isteri itu sebab mu duk mulazamah di atas rumah. Bila mu mulazamah di atas rumah, bila mu kahwin dengan anakku yang isteri yang ketiga, kamu tak jadi halal dengan isteriku yang pertama. Aku nak jadi mu tu mahram juga dengan isteriku yang pertama kerana mu selalu mulazamah di atas rumah. Aku kahwin dulu supaya mu jadi menantu yang ni, lepas tu mu cerai. Nak kahwin pula dengan jadi menantu yang ni. Aku tu ikut anak-anak penantuku semua mu tu. Baru nampak. Jadi soalan saat ni, apabila si seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, walau dengan tidak duduk pun, bila berkahwin yang sah, aku cerailah isteriku, maka dengan ibu kepada suami jadi mentua hingga kepada atas. Ibu-ibu hingga ke atas. Ada pun dengan anak, tu kita tafsir sikit lagi. Masalah si perempuan si Aminah, kita letak nama supaya mudah faham. Seorang perempuan nama si Aminah masalah berkahwin dengan seorang nama Abdullah. Si Abdullah yang jadi suami sudah pun ada anak lelaki. Dengan isteri lain. Sama ada isteri lain tu ini yang kedua ke yang ketiga ke, tak kiralah. Bila dia akad nikah dengan Abdullah terima nikah sudah siap, maka Aminah dengan ibu kepada Abdullah hingga ke atas sudah jadi mertua Aminah. Tapi anak Abdullah ada yang nama Khalid, nama Zaid, itu tak jadi mahram dengan Aminah. Sebab kahwin saja dengan tidak bersekerudukan. Dia tak panggil sabit diri dah, tak panggil anak lagi. Kau balik anak dia syarat kena ada persekududukan. Contoh begini pula, kita balikkan si lelaki lah pula. Si Khalid berkahwin dengan si Aminah. Sekadar akad nikah, Pak Aminah ada anak perempuan. Bila sekadar akad nikah, bila cerai, ibu Aminah hingga ke atas semua tu mertua bagi Khalid. Tapi dengan anak Aminah tak ada jadi menantu dak. Tak ada jadi anak tiri dak lagi. Sekiranya cerai Aminah, ambil anak Aminah pula. Boleh kita lelaki, tak ada masalah. Sulit sikit dah. Itu masalahnya. Bagi nak sabit mahram sebelah anak tiri, syaratnya bersekedudukan. Ada pun nak sabit mertua ke atas, tak ada syarat sekedudukan. Itulah kesimpulannya daripada hubungan dengan bab menakah sikit. Lepas tu ada lagi. Banyaknya. Kita nak sampai jam berapa ni? Terakhir. Boleh ya. Ini secara umumnya sekarang ni kita tengok macam-macam fahaman ada. Ya. Minta nasihat kepada baik semua. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita di akhir ini dengan sedikit nasihat. Ad-dinun nasihah, agama ialah nasihat. Nasihat arti menyucikan, arti membersihkan, arti mentasfiyah, mentapiskan daripada kekeruhan-kekeruhan. Daripada kekeruhan ditapis supaya menjernihkan, daripada kekotoran ditapis supaya dijadikan suci. Itu panggil ad-dinun nasihah. Maka diminta supaya sedikit nasihat. Apa itu? Nasihat secara umum di akhir zaman, di mana-mana saja kita berada, tak sunyi daripada perselisihan. Dengan kata lain, macam-macam pahaman tak apa dia. Faham masa kita apa? Cuba arti Melayu dulu.
Faham bahasa Arab. Fahima yafhamu fahman Arab. Melayu dulu. Apa? Mengerti. Ataupun kita buat erti. Buat pula erti. Itu dah. Bahasa surat erti, kita buat tinggal erti. Kalau itu faham tak apa? Erti. Jadi bahasa kampung lah. Erti. Itu faham. Kalau gitu pahaman. Pahaman ni masuk nun di belakang. Bila masuk di belakang arti lain adalah semata-mata faham, mengerti. Bila kata fahaman, pengertian. Lain lah. Supaya makan dengan makanan sama ke lain? Sama lain. Makan, dia panggil murid dibari, dia ambil suatu mama masuk dalam mulut, mama telan, itu panggil makan. Makan akan roti, roti panggil makanan. Begitu juga faham, arti reti. Pahaman, pengertian, itu macam-macam tu. Daripada satu hadis matan, satu mata hadis begini, tapi pengertian macam-macam tu bagaimana? Sebab itulah hak sebenarnya ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisih umatku ialah rahmat. Maka tak ada jadi berlawanan dengan ayat wala takunu kallazina tafarraqu. Waqtalafu hak tu ba usuluddin. Jadi mana kata berpahaman, mengertikan pengertian, macam-macam pengertian. Tengok pengertian dalam bab apa. Kalau bab usuluddin itu lain. Kalau bab furu'uddin, bab cawan-cawangan, itu lain pula. Dia panggil ikhtilafu ummati rahmatun. Karena ke ummati nak ulama lah, rahmat. Jadi kalau kita tengok dalam setiap bab ilmu, ikutlah ilmu apa saja. Hak yang mujma' alaih sedikit saja. Lalu itu menjadi kepesanan. Bila kata masail, kita ambil Arab jadi masalah. Masalah. Ambil Arab belakang tu masalah, soalan. Masail dia terbahagi pada 3. Tak sunyi pada ni lah. Satu dia panggil al-masail al-mujma' alaiha. Masalah yang diijmukkan atasnya, sebulat dan sekata, tak ada kata lain. Ulama mujtahidin dia panggil mujma' alaih. Yang kedua rendah sikit pada tu, dia panggil muttafaq, al-masailul muttafaq alaiha, yang diittifaqkan atasnya. Ittifaq ni rendah sikit daripada mujma'. Kita contoh kata hak berkata mujma' alaih ni, kita contoh seperti sembahyang 5 waktu. Tak ada satu ulama mujtahidin pun berselisih kata tak wajib, tak ada. Semua mengatakan wajib lagi fardu. Atas kaum yang membeza antara wajib dengan fardu, dia kena kait dua. Wajib lagi fardu. Seperti mazhab Hanafi, wajib lagi fardu. Apa beza dia? Wajib amalan, fardu i'tiqadan. Arti sembahyang 5 waktu ni wajib dari segi buat. Wajib. Kalau tak buat dia janji dosa, janji seksa. Dari segi i'tiqad panggil fardu. Kalau i'tiqad tak wajib, kufur. Maka sembahyang 5 waktu dia panggil mujma' alaiha. Atas wajib lagi fardu. Ada pun mazhab jumhur panggil wajib saja cukup lah. Kerana mazhab kita lain pada bab haji, umrah, wajib fardu. Ada sembahyang 5 waktu wajib ialah fardu. Tapi kalau mengaji bab haji, wajib dengan fardu lain kan. Bila kata fardu haji, rukun haji. Bila kata wajib haji, kalau tak buat dia pun tak jadi batal haji. Tapi berdosa jika sengaja lagi kena bayar dah. Itu beza mazhab itu. Ada pun bab sembahyang ni ijma' wajib. Begitu juga zina, ijma' masalah kata haram. Ada masalah mujma' alaih dipanggil. Hak tu tak boleh diingkar. Kalau siapa ingkar, dia kait pula. Kalau maklum minad din bi darurah, dia panggil kufur dengan ingkarnya. Hak wajib kata tak wajib, hak haram kata tak haram. Hak tu mujma' alaih. Ada pun hak muttafaq alaih. Hak muttafaq alaih,
terkadang ittifaq mazhab yang empat. Mazhab yang empat, mazhab apa nama? Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan juga Hambali. Mazhab apa itu dah kenal? Mereka ittifaq atas satu kata, tapi berkhilaf dengan orang lain lagi. Dia panggil muttafaq alaih. Tapi wattafaqatil a'immatul arba'ah. Lain dia kata wattafaqatil a'immah. Kata ada kain dengan arba'ah dia lain tu. Telah ittifaq oleh segala imam. Nak periksa ada ke tak segala lain setengah-setengah imam mengatakan lagu lain. Kalau tak ada dia panggil ittifaq tu mana ijma'. Kalau kata wattafaqatil a'immatul arba'atu, telah ittifaq, telah sepakat oleh imam-imam yang empat, berarti ada lagi imam lain kata lain. Seperti masalah yang di antaranya tolak 3, jatuh 3, hanya ittifaq. Pak mazhab. Walaupun ada hak lain, dia panggil bukan mujma' alaih. Muttafaq. Dan terkadang ittifaq dalam satu mazhab menyalahi dengan mazhab lain, itu panggil mukhtalaf fiha. Seperti contoh kunut subuh. Kan? Kunut subuh mazhab kita Syafi'i ittifaq atas disunatkan. Tapi khilaf bagi mazhab lain. Dia kata tak sunat. Adanya guna pula bid'ah. Dia panggil masalah mukhtalaf fiha, ataupun dengan kata lain masalah khilafiyah. Bila masalah khilafiyah bukan jadi bergaduh, rahmat. Tapi rahmat kena pandai kita guna. Cara menyampai pun kena menyampai kena cara-cara. Kalau tidak dia panggil mengelirukan. Orang sini panggil apa? Jadi celaru. Orang sini panggil celaru. Masalah khilaf, tapi kalau teroyak kena dengan cara, tak ada jadi celaru. Nah, apa tu? Lepas tu buat nak situ. Itulah. Jadi secara garis kasar begitu. Lepas tu main nak bercakap masalah apa saja pun kita tak sunyi pada tu. Mujma' alaih, muttafaq alaih dan mukhtalaf fi, dia panggil. Apa itu kalau ada misalnya kalau ada ceramah duk royak masalah, kalau kita bahasa nak tanya sikit masalah ni masalah ijma' ke? Masalah khilaf, khilaf tak apa cerita gimana khilaf supaya tak keliru kita orang mendengar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jadi keliru ni kan apa? Cara kita menyampai, cara kita memberi tu buat keliru. Kadang-kadang kita beroyak masalah khilaf daripada awal lagi, tapi kita menyapa seolahnya kita sendiri mempunyai hadis ijma' dan apa kita sendiri mempunyai ijtihad. Itu tempat jadi keliru tu. Cuba kita cerita, sebab itulah bagi saya selalu di mana-mana, dan bila orang tanya bagaimana pendapat tuan guru, kalau dia tanya macam tu, sebelum nak jawab hurai dulu. Maaf kalau tanya pendapat, saya tidak punya pendapat. Saya hanya punya menerang. Masalah ni khilaf begini. Apa tu? Itu duk berterangnya hak ulama kata. Jadi bukan pendapat kita. Kebanyakan sekarang ni pendapat saya. Tu kadang-kadang panggil ijabul mar'i bi ra'yihi. Mengajib dengan pendapatnya sendiri. Sedangkan apa kita dah kata ulama sudah bercara mari semua dah. Tak sunyi dalam satu masalah yang berlaku. Cuma dia panggil zaman ke zaman 10 tahun dulu tak berlaku perkara ini, mari 10 tahun kemudian ni berlaku. Bila berlaku tu bagaimana? Sini dia panggil hak ni ijtihad, dia panggil ijtihad hawadis. Bukan mujtahid mutlak, ijtihad hawadis dia panggil. Nah, seperti setengah bergaduh apa sajalah. Tak sini pada masalah khilafiyah. Sebut dengan masalah jadi geger hak tu, geger hak ni, sini panggil isu. Timur isu. Nah, isu tu apa? Kalau dengan mari khilaf dari segi ilahnya, dari segi huraiannya. Bila tu masalah ni masalah khilafiyah, hurai cara khilaf. Tenang selalu kita. Nah, adalah seperti nak contoh satu masalah ke apa? Contoh sini. Contoh satu masalah ke apa? Cuba awak contoh satu. Seperti masalah apa? Masalah apa? Contohnya seperti masalah talqin. Itu contoh satu.
Tu kalau bah ni bila seorang mati ditalqinkan. Itu contoh satu. Maka tak kena kita duk bincang, tak payah kita kelik, tak perlu gini, tak boleh. Tak boleh kita nak kata yang mati dah, tak boleh kita nak talqin, mana dia dengar orang yang lena lelap lagi pun tak dengar, apa lagi yang mati. Ini panggil penyampaian kita lah tu. Bila terkelik kepada penerangan lagu mana? Masalah talqin orang mati ini masalah ijma' ke, ittifaq ke, masalah ikhtilaf. Jangan lagi situ dulu. Masalah mukhtalaf fiha. Mazhab kita dalam mazhab Syafi'i yustahabbu. Lepas tu masalah talqin dia khilaf, talqin lepas mati ke talqin sebelum mati. Sahabat duk mari di hadis ni, dia mari puca situ semua. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada pula laqinu mautakum Yasin, bagi-bagi lapak atau kemaqat. Jadi tepat mainnya laqana yulaqinu talqin. Talqin bahasa kita ajar. Ajarlah kamu akan mautakum. Mautakum sini tu baik mana arti dia tu. Ada setengah tafsir mana mautakum makna hakiki. Apa makna hakiki? Mauta jamak daripada mufrad panggil mayyit. Mayyit apa makna dia? Tu harap dulu. Ai man mata haqiqatan. Orang yang mati sungguh. Tu baik marinya itu talqin selepas mati. Ada setengah tafsir mautakum jamak daripada mayyit dengan mana al-ayilina ilal maut, ai man hadarahul maut. Bukan orang yang mati sungguh, orang yang hampir mati. Kalau itu apa makna majaz? Karena mauta mufrad mayyit arti orang mati. Bila kata mayat kata tak mayat kau nak mati? Dia tak panggil mayat kau nak mati. Kita tengok dah. Mayat lah. Tak panggil mayat. Walaupun apa kata ni ada 20%, 10%, tak panggil lagi mayat. Cabut nyawa. Baru panggil mayit ataupun mayit di segi lurah. Mayit Arab. Mayit dua. Tapi kita guna mayit. Tapi mayit kita istibak tengah mayat. Kalau kita nak guna bahasa Arab, usalli ala hazal mayyiti, boleh? Usalli ala hazal mayyiti. Kalau tak usalli ala hazal mayat, itu campur Melayu lah. Ke Arab penuh lah. Usalli ala hazal mayat. Ada itu kan? Itu campur Melayu. Karena Arab sungguh usalli ala hazal mayyiti ataupun usalli ala hazal mayyiti. Baik, maka di segi lurah tak panggil mayit kalau selagi masih duk menyawa lagi. Bahkan nadi masih ada, tak panggil lagi mayat. Makna hakikinya orang mati sungguh. Tu hak tafsir dengan mana man mata haqiqatan. Bila makna tu mutalqinlah akan orang hak mati. Arti pak adanya. Faham mati. Hak setengah tafsir man kana ki mautaku man hadarahul maut. Orang hampir mati. Itu makna majaz. Bila makna majaz dia kena ada qarinah yang memaling daripada makna hakiki pergi kepada makna lain. Mana qarinahnya? Qarinah hadis tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Kalau itu ajal sebelum mati. Ni cara ambil daripada satu hadis tadi. Jadi ni ambil macam ni. Tu hukumnya sunat talqin sebelum mati. Jadi kata sunat talqin selepas mati. Daripada hadis tu juga. Ini pakai khilaf ulama. Apabila tu cerita ulama, ada bergaduh apa bergaduh tak kita? Tak. Aja ada bergaduh ni, tak payahlah orang mati dah ajar apa lagi tak perlu dia ajar, yang masih tidur lagi atas tak dengar. Merabuka, bangun mengaku atau apa? Ini panggil ini macam pandangan kita. Ada ayat masalahnya khilaf. Bila khilaf tenang bagi kita. Baginya nak buat silakan. Bagi yang tak mau buat jangan larangkan. Dah tenanglah. Sampai ada masalah kita nak sana di sana. Ulama warasatul anbiya, tapi dak kita dah bahasa kita ni. Itulah waktu bermasalah pendapat ni jadi masalah ni. Itulah sebagai satu nasihat kepada saudara-saudara kita dalam menyampaikan ilmu, kita kena adil menyatakan ini masalah khilafiyah.
Masalah ni masalah ijtihadiyah, supaya juga bab takwil ayat tafwid tu. Berarti Imam Subki rahimahullah taala kata masalah tafwid, serahkan makna murad pada Allah atau takwilkan, yakni paling daripada makna zahir kepada makna murad dengan dalil, dia panggil masalah ijtihadiyah. Bila ijtihadiyah tak perlu kita membincangkan, hanya menyatakan begitu. Cukup. Itu dia dah. Adalah sebagai terakhir dan merakumi semua masalah furu'iyah, tak sunyi bahkan banyak hak khilaf. Dalam satu-satu bab dia sebut 2 3 4 hak ijma', lepas 3 khilaf. Khilaf saja. Itu dia dah. Begitulah. Rasanya masa kita pun guna tu sampai jam, kalau kita bertani tu masih awal lagi lah. Sini panggil awal lagi. Masih awal lagi sampai jam 9. Tapi kalau sini jam 10 dah bunyi larut malam lah tu. Jadi rasanya dengan sekadar ini kita gunakan masa dengan lama-lama sekali, kata orang petani kalau untuk tiap-tiap minggu tak boleh macam ni. Kena jalapan sudah. Tapi ingat lama sekali tu bolehkan. Tapi kalau setiap minggu tak boleh macam ni . Maka dengan sekadar itu saja, diizin Allah Subhanahu wa taala, semoga-moga menghabiskan masa kita dalam berisytira dengan ilmu, secara mendengar, secara belajar, secara menyampai. Semoga-moga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan bersih hati kita, untuk kita nak mengetahui, untuk kita mengenalkan hak yang sebenar. Itulah kita ulang sekali lagi, hak yang sebenar itu kalau hak khilaf kena menyatakan khilaf. Hak yang ijma' menyatakan ijma', hak yang ittifaq menyatakan ittifaq, supaya masyarakat awam kita ini tenang hatinya. Sebab ikhtilaf itu adalah rahmat. Tengok nak contoh sebagai terakhir, kita semaya isyak, sudah semaya isyak, ada semaya rawatib, ada tak rawatib dah. Sebab kita tahunya sunnah. Manakala lepas pada rawatib ada lagi witir. Ada yang buat witir, ada yang tak buat witir. Cuba ijma' kata wajib, haram lah tak buat witir. Tapi kita lepas pada tu banyak buat dak witir. Tak, kerana kita tahu kata sunnah. Adakah ijma' kata sunnah? Tak. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi wajib. Berdosa orang tak atas buat tak buat witir. Kalau tinggal terus, siapa jadi tak boleh jadi saksi. Itu mazhab Hanafi. Tak rahmat. Cuba wajib belaka. Sudah Malaysia tak selesai lagi, kena witir dulu. Suka-suka serakaat. Kalau tidak 3. Ni apa yang orang petani kata, mujulah khilaf. Orang petani kata. Sini kata apa? Sini kata apa ni? Mujulah ada khilaf. Nasib baik. Tak ada khilaf ulama, nasib baik. Datuk cuba pakai kata wajib semua siap. Semaya isyak dah tak selesai lagi. Duha pula ada kata wajib semua siap. Tiap-tiap pagi kena buat duha. Ini kata ikhtilaf ni rahmat. Lepas tu kita dah bergaduh tu kita lah. Masalah tak ada kena bergaduh. Itulah. Selesai. Maka dengan sekadar itu cukuplah dulu untuk kali ini, dan semoga-moga dengan izin Allah untuk kali lain moga dipanjangkan umur oleh Allah di dalam berkesihatan, sihat wal afiyah. Dan dengan itu kita akan jumpa lagi di lain kali insya-Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini sekadar itulah saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.